Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Puan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah hadir pada sesi kita pada hari ini. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Roslan bin Rasli, yaitu konselor pelatih daripada Universiti Malaysia Sabah dan sekarang mengambil aliran ataupun program kerja sosial. Dan ini merupakan salah satu daripada kami punya penilaian. Dan saya berharap Encik dapat memberi kerjasama sepenuhnya kepada saya lah. Okey, boleh perkenalkan diri Encik? Encik Puan. Nama saya Ismail Syafitri. Saya student degree juga di Fakulti Psikologi dan saya berasal dari Kundasang, Ranau. Saya anak bungsu daripada 6 adik-beradik. Okey, adakah perjalanan Puan ataupun Encik dari sini dalam keadaan baik-baik saja? Tadi saya naik bus and the journey was okay. The journey was okay. Okey. Sebelum kita memulakan lebih lanjut tentang kita punya sesi, saya akan menerangkan sedikitlah limitasi kerahsiaan antara kita, iaitu apa-apa yang kita ceritakan dalam bilik ini, sebarang bentuk idea ataupun pandangan tidak akan dibawa keluar daripada ruangan ini dan hanya tertumpu pada kita berdua sahaja. Tetapi limitasi ini akan terbatal apabila Encik ataupun saya terlibat dalam gejala-gejala seperti penderaan, penganiayaan ataupun Encik ataupun saya berpotensi untuk membunuh diri. Limitasi kerahsiaan itu akan terbatal dan saya perlu merujuk kepada saya punya penilai ataupun pihak-pihak berwajib seperti pihak polis dan pihak mahkamah. Okey. Baik. Boleh Encik beritahu saya apakah isu ataupun masalah yang Encik ingin bangkitkan pada sesi kali ini? Saya ada beberapa isu sebenarnya, tapi saya rasa yang saya akan kita perbincangkan, maybe yang kita boleh cari solution ialah isu tentang persahabatan, relationship dengan kawan-kawan. Okey, isu tentang persahabatan. Adakah Encik mempunyai sahabat daripada kecil ke sampai sekarang? Saya ada sebenarnya. Saya terangkan sikit lah ya pasal orang. Saya ada dua orang kawan baiklah dari tadika bersama sampai ke sekolah menengah. Tapi sekarang orang both in Kuching, saya di sini pula. Okey. Adakah sepanjang LDR ataupun long distance relationship lah persahabatan Encik, adakah dalam keadaan baik-baik saja, saling berhubung ataupun lost contact sudah? Kami macam kawan-kawan yang low commitment. Maksudnya kami cuma berhubung waktu kami ada masa atau macam maybe kami ada isu kan baru kami bershare. Tapi kalau setakat tanya-tanya kabar atau kehidupan harian tu tidaklah. Adakah hubungan Encik dengan kawan Encik sendiri dalam keadaan yang baik-baik saja sehingga kini ataupun ada sebaliknya ada isu yang berbangkit? Dengan kawan baik saya yang dua orang tu sebenarnya okey saja, tapi yang kawan saya yang di sini, kawan baru tu je lah yang saya macam ada isu sikit. Ada isu. Ya. Kalau lah Encik boleh ceritakan sedikit isu yang Encik hadap dengan rakan Encik. Kalau dekat sini kan kita kan saya baru masuk ke kelas fizikal ni kan setahun, sudahlah kira setahun, 2 semester. Dan saya ada buat kawan baru lah 2 orang. And sekarang kami ada isu yang mana kami macam agak renggang sikit sebab mungkin ada salah faham lah. And the thing is saya tidak tahu macam mana mau repair hubungan tu sebab natural lah kan kalau kita ada masalah dalam hubungan, tapi macam saya macam lost control. Saya tidak tahu apa mau buat untuk repair hubungan yang bila sudah ada masalah di tengah tu, saya tidak tahu macam mana mau control, macam mana mau kasih bagus. Okey. Hubungan Encik ini adakah bersifat negatif ataupun dia memberi kesan lah pada diri Encik sendiri? Dia macam tidaklah memberi kesan, tapi sebab kena kawan kan, dia macam affect jugalah kehidupan saya. Dia macam buatkan saya terfikir-fikir, membuat
ialah sentiasa terfikir pasal benda tu. Oh, okey. Daripada cerita ataupun isu yang Cik bangkitkan, iaitu isu tentang sahabat ataupun rakan. Okey, untuk bercerita dengan lebih lanjut, apakah matlamat yang Cik ingin capai pada sesi ini? Mungkin cara untuk kita meningkatkan kehubungan kita dengan rakan-rakan kita dan sebaliknya. Matlamat saya bukanlah satu saja semestinya mau repair hubungan yang saya mention tadi kan. Maybe saya mau macam buat kawan baru lah di sini. Saya punya matlamat is like saya mau besarkan network saya punya kenalan di UMS ni. Oh, okey. Bercerita tentang network ataupun kawan yang ingin Cik dapatlah kan. Bagaimana kan Cik sendiri menyesuaikan diri, maksudnya membuat kawan baru. Bagaimana cara Cik sendiri membuat kawan baru itu? Saya ni seorang yang introvert sebenarnya. Tapi kalau untuk buat kawan baru, saya boleh bertegur. Maksudnya saya setakat bertanya hai, tanya khabar saja. Tapi kalau untuk komitmen berkawan tu saya kurang gemar. So like kalau buat kawan baru, saya buat kawan yang kenalan. Dan saya rasa itulah masalahnya. Saya tidak pandai buat kawan betul-betul. Faham. Okey, daripada cara Encik tadi, iaitu buat kawan dengan kawan yang kita rapat saja, mungkin dengan orang lain tu mungkin mengambil masa sedikit. Bagaimana Encik mengaplikasikan? Maksudnya Encik hanya berkawan dengan rakan-rakan Encik rapat juga. Apabila bertemu ataupun berjumpa dengan orang baru, macam mana Encik beradaptasi ataupun ingin cuba untuk berkawan? Walaupun saya introvert kan, saya tidak merasa masalah kalau saya mulakan percakapan. Saya tegur, saya tanya khabar, tanya like latar belakang orang sikit-sikit lah. Itu sajalah. Oh, okey. Itu sesuatu pendekatan yang baik, iaitu mungkin Cik memberanikan diri untuk bertanya khabar, mungkin bercerita sedikit tentang apakah perjalanan kawan tu ke sini kan. Jadi itu sesuatu pendekatan yang baik. Mungkin Cik boleh aplikasikan langkah itu ataupun teknik itu untuk Encik membuat kawan baru kan. Iaitu kita sendiri melawan kita punya ego ataupun kita punya peribadi itulah introvert tu kan. Okey. Lepas tu peribadi Encik itu sangat introvert. Bukanlah sangat introvert, boleh bergaul dengan orang lain. Bagaimana Encik mengurangkan sifat introvert itu untuk memberanikan diri untuk bercerita pada orang lain? Macam mana ya? Sebabkan saya rasa macam saya ada resting bitch face, you know like that. So saya macam mau elak first impression orang yang saya ni sombong kan macam tu. So saya beranikan diri untuk tegur orang lah. Tapi masalahnya orang yang saya tegur semuanya jadi kenalan. Tidak ada yang jadi kawan rapat yang saya boleh kongsi yang kongsi masalah, kongsi kehidupan harian. Dan saya rasa mungkin disebabkan oleh certain issue juga, mungkin sebab pemikiran saya sendiri macam trust issue, atau saya rasa macam orang tu lain latar belakang, saya pula lain. So like saya tidak tahu macam mana mau alignkan persahabatan tu, mau bina persahabatan yang mengukuhkan persahabatan. Okay, di sini saya dapat lihatlah ya cara Encik untuk mendekatkan diri dengan rakan-rakan ataupun orang baru yang Encik bertemu, iaitu memulakan ataupun memberanikan diri untuk memulakan conversation ataupun saling bertegur sapa. Lepas tu Encik ada sifat yang orang kata negatif lah, bukanlah negatif, satu sifat yang mungkin Encik takut orang penilaian, judgement orang lain kan. Jadi isu-isu ataupun penilaian, tanggapan buruk orang lain itu, adakah itu mempengaruhi kehidupan Encik? Ataupun macam apabila Encik bertemu dengan orang lain, lepas tu adalah timbullah perasaan-perasaan negatif yang menyebabkan orang lain tu macam memandang kita rendah ataupun bercerita-cerita buruk pada kita. Jadi daripada Cik sendiri, bagaimana Cik mengatasi isu-isu ataupun tanggapan orang lain, pandangan orang lain itu? Kalau saya
Saya sebenarnya saya jenis yang lantak lah, kayak yang mana-mana lah. Kalau orang mau judge pun judge lah. Tapi kalau sebuat saya sebolehnya mengelak lah kena benda begitu, macam direndahkan atau diremehkan. So tapi bila saya like in that situation yang saya kena judge macam tu kan, saya jenisnya saya akan counter balik. Saya memang jenis melawan. So like so bila kita jenis melawan ni kan macam orang kurang gemar bah, macam degil mungkin menurut orang lain kan. So like itulah the main issue kenapa saya macam bila saya jenis melawan ni saya macam susah kekalkan persahabatan, membina persahabatan yang kekal dan lama. Okay. Dari segi positif juga lah saya nampak ya Encik mempunyai self esteem yang sangat tinggi, yaitu pandai membela diri sendiri lah kan, tidak kisahlah berhadapan dengan apa-apa situasi sendiri. Jadi Cik cuba untuk berhadapan dengan situasi itu dengan memberanikan diri. Okey, itu sesuatu pendekatan yang elok dan itu sesuatu yang positif je lah. Bagaimana kita cara untuk kita mendekatkan diri dengan orang lain. Kalau orang lain beri feedback buruk pada kita mungkin boleh beri feedback buruk, cuma kita bertapis lah kan, orang bilang kita memberi side-side positif. Mungkin kita menegur kan sedikit yang orang berani kan menegur. Jadi itu sesuatu pendekatan yang efektif lah ataupun efisien daripada diri sendiri, bagaimana untuk memulakan perhubungan dengan orang lain ataupun ingin bergaul dengan orang lain. Okey. Kalau boleh saya tahu, apakah perhubungan Encik dengan rakan Encik yang dahulu tu, yang sekarang lah ataupun yang dahulu, adakah masih berkekalan ataupun ada tambahan ataupun relationship yang baru dengan kawan yang lain? Macam di universiti sendiri kan kita akan membuat kawan baru. Adakah Encik cuba beradaptasi untuk membuat kawan baru di universiti ini sendiri? Saya memang try untuk beradaptasi, sentiasa try. Kalau untuk yang kawan lama tu kan, kawan baik dari sekolah rendah tu, kami masih berkawan dan saya tidak ada isu lah dengan dorang. Cuma kawan yang di universiti ni, saya ada isu sikit dengan dorang, especially kebelakangan ini. Dan isu tu sebab macam tadi saya cakap, saya jenis counter balik kan. Isu tu sebenarnya terjadi macam itulah. Dan dia berlanjutan sampai hari ini di mana kami kurang bertegur. Kan kami ada bertiga tu kan, kawan yang saya buat di universiti ni lah. Kami bertiga dan sekarang dorang berdua aja, saya seorang-seorang lah. So like it's actually okay, saya okay juga dengan tu, but it does affect me in some way. Okay. Dari segi positif ataupun pandangan yang efektif lah saya nampak daripada Encik. Lepas tu Encik ni seseorang yang boleh membuat hubungan, tak kisahlah dengan orang lain, iaitu Encik mempunyai self esteem sendirilah bagaimana untuk membuat ataupun memulakan conversation dengan orang lain kan. Adakah untuk masa hadapan apabila mungkin Encik sudah tamat degree kan, ingin mencuburi bidang ataupun masuk ke dalam bidang pekerjaan kita ni ataupun profession kita, atau mencuburkan bidang lain, bagaimana Encik berhadapan dengan situasi-situasi apabila kita bertemu dengan orang baru? Adakah Encik mengapresiasikan teknik-teknik yang Encik seperti yang Encik kemukakan sebentar tadi, iaitu memberanikan diri untuk menegurkan orang lain, atau Encik menyesuaikannya dengan situasi? Saya rasanya saya akan menyesuaikan diri dengan situasi. Tengok situasi lah. Kalau macam orangnya pun baik, persekitaran kerja juga okay, I will go with the flow. Tapi kalau macam I see like saya nampak kekurangan mungkin atau kesalahan, saya akan tegur. Okey. Untuk masa hadapan apabila Encik bekerja sudah mungkin. Lepas tu dalam environment tu ada orang bilang toxic environment. Macam mana Encik berhadapan dengan itu? Adakah Encik terus tetap kekal di tempat itu, atau Encik mencuba benda baru ataupun benda lain yang memberi kesan lah pada Encik sendiri kan? Sebab kalau ada vibe positif ni, dia akan memberi kita motivasi. Kalau ada vibe negatif ni, dia akan merendahkan kita punya motivasi lah dalam rutin seharian kita.
Kalaulah saya berada di situasi itu, saya rasa saya akan cari peluang baru lah untuk bekerja di tempat yang baru, atau mungkin like maybe if that situation saya boleh like fix it a little bit, macam saya boleh laporkan ke pihak atasan, saya akan buat. Tapi the thing is about me, saya sangat tidak suka drama. Kan, so saya tidak suka drama, so like kalau saya boleh execute like cut off benda tu dari hidup saya akan buat. Itu satu adalah pendekatan yang ataupun langkah yang Cik ambil sendiri. Yaitu apabila berkembali ke dengan isu kita yang yang sebentar tadi, yaitu isu persahabatan itu. Adakah dengan bersahabat ini Cik dapat meningkatkan motivasi seharian Cik, ataupun Cik kan jenis yang introvert, ataupun berhadapan dengan diri kita sendiri pun, ataupun melakukan segala harian kita pun sendiri, adakah Cik rasa okey, ataupun perlu dengan rakan juga? Saya rasa okey, sebab saya sudah buat sendiri ni like berapa minggu sudah ya? 3 minggu, sebulan, 2 bulan lebih lah macam tu. Like I do everything alone, and saya rasa sebenarnya okey je, sebab along the way kan kita jumpa kawan-kawan lain juga. Cumanya kita tidak buat satu-satu benda tu sama-sama, like maybe in some way like macam assignment kumpulan, kita buat kumpulan. Cuma kalau study, saya kena study sendirilah, bergerak sendiri. Dan saya rasa okey, dan sebab saya rasa saya boleh berdikari dan saya tidak depend dengan siapa-siapa. Okey. Dari pandangan saya lah, Encik seorang yang independent lah. Maksudnya mungkin berani sudah, ataupun berani bertindak dengan sendiri kan. Kita mampu kan, kita perlu menjadi independen lah, ataupun orang bilang berdikari kan, dengan orang lain. Apabila Encik berhadapan dengan situasi-situasi seperti hubungan dengan rakan-rakan tu agak terganggu, adakah rutin harian Encik sendiri pun terganggu? Macam motivasi Encik datang ke sekolah terganggu, ke datang kuliah terganggu, mungkin jumpa dengan rakan tu mungkin terganggu. Jadi apakah persepsi ataupun pandangan Encik sendiri tentang isu itulah yang Encik banyak? Dulu kan waktu awal-awal isu tu terjadi, sebenarnya dia sangat mengganggu sampai I macam mana saya boleh elak. So saya jenis dia suka drama kan, so macam mana saya boleh elak dari jumpa dorang. But the problem is kami satu kelas kan, so like I just go with the flow. Saya macam layan tidak layan jugalah. Kalau dari segi kehidupan sendiri peribadi, like it doesn't affect me that much, sebab kami pun setakat berkawan di sini je. Kami belum lagi go into the berkawan sampai yang saya share semua dengan dorang. Jadi maksudnya Encik just keep in the situation je lah. Maksudnya kekal dalam situasi itu, bersikap profesional dalam situasi itu. Sebab apabila kita melakukan tugas kumpulan, jadi kita perlu bergerak dalam kumpulan. Tapi apabila kita bersendirian, Cik sendiri pun boleh maksudnya boleh bergerak sendiri. Tiada pun harapan ataupun sokongan serta dorongan daripada orang lain. Cik boleh bergerak sendiri. Jadi itu sesuatu yang sangat positif lah dari Cik sendiri, iaitu mampu beradaptasi dengan apa segala sekeliling. Maksudnya daripada perhubungan Cik sendiri pun kan, perhubungan Cik pun tak kisahlah apa orang mau kata-kata, apa orang mau cakap tentang kita, biarkan saja. Yang penting kita be yourself, dan kita lah bergerak sendiri. Macam Cik sendiri, saya nampak lah, saya dapat perasaan itu Cik sendiri sikap independen selain dapat berhadapan dengan sebarang bentuk isu ataupun konflik-konflik lah yang berlaku dalam kehidupan Cik, terutama yang dari segi pergaulan ataupun persahabatan. Okey, daripada sifat Encik yang independen kan sendiri, adakah Encik mendapat sokongan juga daripada orang lain, mungkin daripada family, daripada self-support kita lah yang lain, seperti ialah yang paling besar ada family? Kalau saya kan, my biggest support system is of course my family. Even though saya anak bungsu saya anak bungsu dan saya agak manja, saya boleh bergerak sendiri. And kalau jadi isu ni kan, ada isu yang timbul, saya akan maklumkan dengan family. So walaupun kami jauh, saya di sini, my family di kampung, diorang still support.
tanya kabar. Like, so hidup saya tidaklah terlampau hambar. So like my biggest support system is my family lah. Oh, betul lah. Orang bilang apa namanya, tidak dapat dinafikan bahwa support system kita yang paling besar yaitu family kita, kan. Apakah apabila Encik berhadapan dengan situasi ini, adakah Encik ceritakan semua ataupun isu-isu yang bagi ini kepada family, atau yang sebahagian saja, ataupun yang sebahagian Encik boleh hadapi sendiri, boleh selesaikan sendiri, atau ada certain isu itu yang perlu dibagi ke family untuk bagi kita semangat lah, yang sangat mungkin isu ini mungkin ada membebankan emosi Encik, fizikal Encik, mungkin ialah banyak bermain dengan emosi kan apabila kita berada dalam hubungan yang agak negatif ni. Ya, betul. So macam isu ni kan, dia kan sudah jadi sebulan. So saya cuma bagi tahu sepatah je dengan kakak saya seorang. Saya cakap saya gaduh sikit dengan kawan gitu kan. So like they keep on tanya kabar lah macam mana. Lepas tu sejak sebulan yang lepas, setiap hujung minggu saya balik ke rumah. Saya balik Kundasang. Sebab dengan kawan yang saya bergaduh ni sebenarnya roommate saya juga. So like saya pun perlukan masa sendiri kan. So my family support saya dari macam tu lah. Even though saya tidak cerita semua dengan my family, saya cuma bagi sepatah tu saja. But saya cuma cakap saya gaduh dengan kawan, itu saja. Diorang tidak perlukan penjelasan yang lain. So like diorang support lah. Macam tadi kakak saya bawa pergi makan lepas ni, sebab diorang tahu kan saya sendiri. So like begitulah. Hujung minggu pun diorang akan ambil saya di KK, hantar balik saya ke KK. So begitulah contoh antara support yang diorang bagi lah. Itu satu yang sesuatu yang orang bilang support yang terbaik ataupun yang paling efektif kepada diri kita sendiri, yaitu daripada family kita sendiri. Jadi apabila Cik sendiri ceritakan bahwa isu ini sudah berlangsung ataupun berlaku selama sebulan, adakah selama sebulan tu kehidupan ataupun rutin harian Cik yang sebelum pergaduhan ini berlaku terefek ataupun tidak? Dan mungkin bagaimana cara Cik mengatasinya lah? Sebenarnya dia macam terganggu juga, sangat mengganggu sebab kami bersama kan dalam semua benda. Cuma sebab isu tu jadi waktu cuti, so naik cuti je kami bergaduh sudah. It doesn't affect lah yang selepas cuti tu. Cuma yang macam rutin-rutin sebelum tu, macam pergi makan bersama, macam pergi belajar bersama, balik bersama, memang terganggu. Tapi saya kan adapt kan dengan situasi. Lepas tu saya jumpa kawan baru, macam housemate baru, housemate lah. Saya buat jadi kawan dorang. Like sebelum ni kurang rapat dengan housemate, tapi bila jadi benda tu saya terrapat pula dengan housemate. So like saya keluar rumah bersama dorang, saya balik rumah pun bersama dorang. Cuma dalam hidup saya macam benda yang sama juga, cuma kurang 2 orang je lah. Kurang 2 orang. Jadi kiranya isunya ada pro and consnya lah. Apa yang dapat, apa yang Cik dapat, lepas ada je yang berkurang. So jadi sepanjang sebulan Encik berhadapan dengan isu itu kan, sepanjang sebulan, adakah Encik cuba ataupun ada langkah-langkah yang Encik sendiri ambil lah untuk mengembalikan hubungan tu, ataupun cuba untuk mungkin menegur kembalikan rakan-rakan tu, dan apakah respon mereka dan apakah tindakan yang Encik lakukan? Saya sebenarnya dalam situasi ini saya tidak mau cakap saya bangsa tau. Cuma the mistakes were theirs lah. Sebab diorang berdua, saya seorang, like saya dapat detect benda tu. Lepas tu they did come to me, they did talk to me, diorang minta maaf apa semua. Tapi saya jenisnya macam once I cut off orang tu dari hidup, susah sudah saya mau terima balik. Faham. So kami cuba juga makan bersama, kami cuba juga bercerita, tapi the vibe is not there. Macam terlalu awkward lah. So terlampau awkward sampai saya rasa macam better saya sendiri daripada saya hadap awkwardness itu. Okay. Jadi dalam perhubungan ini adalah isu-isu yang Cik bangkitkan sendiri. Ada pro and consnya kan. Jadi
ialah seperti yang kita ceritakan tadi, Encik sendiri pun ada self esteem sendiri, macam mana untuk menjaga hubungan itu sendiri kan. Kalau mungkin dalam situasi ini Cik bukan mangsa kan, jadi Cik adalah pendekatan-pendekatan untuk menjaga hubungan ini, walaupun orang bilang kata peribahasa lah ya kan, lalu luka lama berdarah kembali, maksudnya kalaupun luka itu sembuh, dia tidak sama seperti dulu lah kan. Juga lepas itu, dalam isu yang Encik bagikan sendirilah, saya dapat simpulkan bahwa dalam berhadapan dengan isu-isu ini Encik mempunyai self esteem sendiri, yaitu yang pertama mungkin Encik cuba ataupun memberanikan diri untuk berhubung ataupun membuat hubungan barulah dengan orang-orang yang baru Encik jumpa. Lepas itu yang kedua lagi, memang dari sifat Encik sendirilah independence. Lepas itu dapat bergerak sendiri, dapat dapat melakukan perkara-perkara itu sendirilah. Dan yang ketiga ialah kita insan biasa perlukan support daripada insan-insan sekeliling kita kan. Lepas itu insan-insan ini juga dapat memberi kita lah motivasi, dorongan bagaimana kita berhadapan dengan situasi ini. Lepas itu mungkin yang keempat sendiri, Encik beradaptasi, coba beradaptasi dengan situasi-situasi yang Encik hadapi lah sendiri. Lepas itu mungkin pada masa hadapan kita tak tahu kan, pada masa hadapan mungkin hubungan yang selama sebulan renggang tu akan saya mungkin seiring berjalannya masa mungkin akan kembali lagi. Itu terpulang daripada Encik sendirilah bagaimana Encik beradaptasi dengan perhubungan itu. Lepas itu apa tindakan daripada respon daripada rakan Encik sendiri. Dan saya berharap lah mungkin selama sebulan hubungan itu takkanlah kita mau biarkan kan. Hubungan yang telah kita berjalan selama berbulan-bulan putus hanya segala sebulan tuh. Ya saya paham ada ego, semua orang ada ego sendiri, semua ada self esteem sendiri. Dan saya berharap mungkin dengan inisiatif ataupun langkah-langkah yang Encik sendiri bagi tahu saya, Encik boleh aplikasi dalam perhubungan Encik sendirilah yang perhubungannya renggang tuh. Encik coba mungkin coba untuk beradaptasi dengan hubungan-hubungan tuh. Dan saya sangat berterima kasih lah karena Encik datang pada sesi pada kali ini menceritakan isu yang Encik mau selesaikan dengan saya. Dan saya berharap semoga isu-isu yang akan mendatang akan membuatkan diri Encik lagi bertambah semangat untuk berhadapan dengan segala situasi itu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana hadir pada sesi pada kali ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada Encik Isma karena sudi hadir pada sesi kita pada kali ini. Oke, sebelum bermula dengan lebih lanjut, saya akan menerangkanlah sedikit tentang limitasi kerahasiaan. Adakah Cik masih ingat tentang limitasi kerahasiaan kita? Ya, masih. Oke, lepas itu saya akan hurai sedikit ataupun memberi peringatan sedikit tentang limitasi kerahasiaan, yaitu apa-apa yang kita ceritakan dalam ruangan ini ataupun ide yang Cik utarakan, yang kita bincangkan pada sesi kita kali ini, hanya kita berdua saja yang tahu, dan isu itu tidak akan dibawa keluar daripada ruangan ini. Dan isu ini ataupun sesi kita pada kali ini, limitasi itu akan terbatal apabila Encik didapati berkemungkinan untuk mencederakan diri sendiri ataupun mencederakan orang lain, ataupun berpotensi untuk mengakibatkan kecederaan pada orang ramai seperti mendera ataupun menimbulkan perkara-perkara yang negatif lah, yaitu. Dan ya, pada waktu itu limitasi kerahasiaan sudah terbatas dan saya perlu merujuk kepada saya punya konselor, penasihat saya. Dan jika isu itu semakin berat, mungkin akan dibawa kepada peringkat mahkamah ataupun polis lah. Oke, untuk sesi kita pada hari ini, sebelum saya bermula dengan lanjut, saya akan recall sedikit tentang isu yang Encik telah bawa kepada saya, yaitu di mana Encik berhadapan dengan isu orang bilang dari segi sosial lah, yaitu berkawan. Di mana Encik baru-baru ini ataupun selama beberapa bulan ini ada menghadapi isu ataupun konflik dengan rakan sendiri. Jadi saya bersimpati lah dengan keadaan itu, dan saya berharap Encik terus kuat. Ialah pada sesi kita yang lalu Encik ada
Cik ada mengemukakan beberapa teknik-teknik ataupun cara bagaimana Cik beradaptasi dalam ruangan itu, seperti yang kita ada yang maafkan saya kalau saya salah, yaitu Cik seorang independen, seorang bilang kan berani menegakkan lah, kalau kita salah dan kalau kita betul pun kita betul kan. Lepas tu Cik juga ada support daripada family Cik sendiri. Lepas tu Cik sudah biasa hidup sendiri, bukanlah hidup sendiri maksudnya mudah beradaptasi dengan keadaan sekeliling lah kan. Maksudnya boleh bergerak sendiri, boleh buat gerakan sendiri kan. Jadi Cik lah ada beberapa sifat-sifat yang orang bilang mampu buat kawan sendiri dengan sifat Cik sendiri lah. Oke, dengan sebelum bermula dengan lebih lanjut lagi, bagaimana keadaan Cik hari ini? Sihat alhamdulillah. Oh, sihat. Adakah perjalanan Cik datang ke sesi ini baik-baik saja? Ya, baik saja. Baik-baik saja. Oke, alhamdulillah. Oke, bolehkah Cik ceritakan sedikit orang bilang keadaan, ataupun Cik boleh gambarkan lah apabila Cik berada dalam situasi di mana Cik berada dalam keadaan yang dipinggirkan, orang bilang dipinggirkan, maksudnya kita tidak tahu kan kita berada dalam dalam kesalahan sendiri, ataupun kita semua orang ada ego sendiri. Jika Cik ditempatkan dalam satu orang bilang keadaan yang mana orang semua memblame diri Cik, yang Cik memang salah dalam perkara ini. Lepas tu apakah yang membuatkan Cik bangkit, ataupun apakah situasi yang menguatkan diri Cik dalam keadaan situasi begitu? Sebenarnya saya share sikit lah. Benda ni pernah jadi juga, di mana like people blame me, dan mungkin itu ada salah saya juga. Saya on the mistake. Saya akui kesilapan saya dan saya minta maaf. First and foremost, saya minta maaf dengan orang yang mungkin saya sakiti. And then macam mana saya bangkit? Saya jenisnya macam mana ya? Saya bila saya dah cut off orang tu, saya tidak akan mudah terima dia balik. Tapi saya bangkit bila orang tu yang approach saya dulu. Contohnya kalau saya ada masalah dengan kawan yang ini, bila dia approach saya akan okay semula. Itulah saya bangkit. Pasal semestinya dari support keluarga saya, sebab diorang sentiasa tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. So support dari family lah. Lepas tu Encik ada mengatakan tadi bahawa kalau Encik approach, kalau ada kawan Encik approach semula dengan Encik, jadi bagaimanakah penerimaan Encik dalam keadaan itu? Adakah orang bilang keadaan itu ataupun persebaran itu akan sama seperti dahulu, atau dia agak kita berkawan, just berkawan macam biasa, tapi hubungan macam merapat macam dahulu itu macam agak mudah, agak renggang lah orang bilang, agak renggang. Dan apakah pandangan Cik tentang masalah? Bila sudah jadi benda macam tu kan, macam sesi lalu yang sekarang saya sedang hadapi lah. Bila sudah jadi benda macam tu, orang approach and they say sorry and stuff, mungkin saya juga ada salah, saya sorry. Keadaan tidak akan sama. Keadaan tidak akan sama, dan saya berkawan dengan diorang, tapi at the same time saya cuba buat social network yang baru. Saya berkawan dengan orang lain, saya berkawan dengan kawan-kawan baru. Okey, dengan Cik cakap tadi mewujudkan network yang baru, adakah Cik berkemungkinan ataupun membuat kawan baru tu dengan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan diri Cik sendiri kah, ataupun mungkin Cik mau explore baru, mungkin berkawan dengan orang yang lebih aktif kah, atau yang lebih extrovert lah daripada Cik? Kalau saya rasa saya akan berkawan dengan orang baru, orang yang mungkin total opposite of me, supaya saya boleh explore benda-benda baru. Okey, itu sesuatu yang pendekatan yang baiklah daripada Encik, iaitu senang beradaptasi dengan keadaan sekelilingnya lah. Sebab kita kan kita akan keluar daripada sesi ini, dan Encik akan berhadapan dengan isu-isu ataupun konflik yang lagi besar di luar sana. Itu sesuatu pendekatan ataupun orang bilang langkah yang proaktif lah daripada Encik sendiri, bagaimana Encik menyesuaikan diri dalam keadaan itu sesuatu yang baik. Lepas tu kalau boleh saya tahu, apakah efek ataupun hubungan yang telah renggang ini kepada rutin harian Encik sendiri?
secara umumnya macam dia tidak efek sangat. Tapi it does affect lah bila saya pergi kelas, saya pergi sendiri. Bila saya like study di library, saya sendiri. Cuma dia efek sampai setakat itu je. Untuk kehidupan yang lain, dia kurang efek lah. Jadi kalau boleh lah kan, kalau boleh saya tahu, adakah Encik sekarang sedang mencari networking baru, orang bilang hubungan yang baru, mungkin dengan orang lain ataupun mungkin dengan orang yang sudah Encik kenal tapi belum merapat, tapi sedang mula untuk membina hubungan itu. Dan adakah ya efek tentang pandangan yang rakan yang sebelumnya pada Encik sendiri? Ya, saya sedang buat macam tu. Saya sedang sedang jadi social butterfly. Semua orang saya berkawan. Dan saya rasa it does affect kawan yang lama. Contohnya kan macam bila diorang chat saya kan, contoh in real life lah, diorang akan delete bila saya lambat reply. Di sana saya nampak dia mesti terasa dengan apa yang saya sedang buat, yang saya sedang berkawan dengan orang lain selain diorang. Wah, jadi itu sesuatu isu lain lagi lah. Tapi daripada Encik sendirilah, Encik sekarang berusaha untuk membina hubungan yang baru dengan orang lain, dan saya harap itu akan berkekalan dan tidak akan efek lah dalam rutini harian Encik. Dan saya harap semoga hubungan itu mungkin akan kekal lama, ataupun mungkin orang yang hadir dalam diri Encik sendiri dapat memberi sesuatu lah pada diri Encik, dan mungkin Encik sendiri pun dapat memberi sesuatu pada mereka kan. Jadi orang bilang sharing is caring lah antara satu sama lain kan. Jadi sebelum kita lanjut untuk sesi ataupun part yang seterusnya, saya mau tahu, adakah Encik orang bilang keadaan Encik sekarang, adakah dia menjejaskan rutin hari Encik sendiri, macam susah untuk bergaul dengan orang lain, ataupun Encik sendiri sudah ada terangkan dengan saya, Encik cuba untuk membina hubungan yang baru, tapi jika dalam suatu tahap itu Encik rasa macam berat, rasa macam tiba-tiba sedih, apakah pendekatan yang Encik sendiri bawalah untuk membangkitkan ataupun semangat Encik sendiri berhadapan dengan rutin hari Encik? Saya punya coping mechanism kan. Kalau saya macam in a situation yang saya ada masalah dan saya perlukan seseorang, saya akan call my best friend dan saya juga akan beritahu my mom lah. Lepas tu my coping mechanism, biasanya saya tidur. Saya bawa tidur masalah saya. Lepas tu in a situation yang saya perlukan immediate help macam tu, saya akan selesaikan isu itu. Macam mana pun, whatever it takes, saya akan buat. Oh, jadi seorang yang tidak akan lari daripada masalah ya kan. Jadi apabila berhadapan dengan situasi itu, mungkinlah dia sangat penat, sangat memberi tekanan kepada Encik sendiri, tapi Encik ada cara untuk mengurangkan sedikit tekanan itu. Seperti yang Encik terangkan kepada saya tadi, mungkin tidur sekejap, walaupun masalah itu tidak hilang, dan apabila kita bangun masalah itu tetap ada, tapi sekurang-kurangnya ia dapat memberi ketenangan lah pada Encik sendiri, yaitu Encik tidak push diri Encik untuk selesaikan masalah itu pada hari itu juga. Kalau macam tak dapat hari itu, coba hari lain kan. Betul. Jadi itu sesuatu pendekatan yang positif lah daripada Encik sendiri, dan saya harap semoga ia terus begitu. Dan Encik sudah ada bagi tahu dengan saya tadi, yaitu Encik akan support ataupun minta support daripada orang-orang sekeliling kan. Jika sampai satu tahap bahwa Encik macam sukar untuk share dengan orang-orang lain, jadi apakah yang membuatkan diri Encik itu kuat berhadapan dengan situasi-situasi yang akan datang? Sebenarnya banyak juga keadaan yang mana saya tidak share masalah. Saya jenisnya pemendam juga. Cuma ada masa-masa saya akan share dengan kawan saya. Dan kalau ada satu tahap yang saya rasa saya tidak dapat share, saya macam mana ya, saya akan buat macam mana ya, saya pendam je lah masalah tu. Saya buat hal sendiri. Sebab saya percaya semua benda yang terjadi ni ada reason kan. Semua benda akan berakhir dengan baik. Kalau benda tu tidak berakhir dengan baik, itu bukan penamatnya. Betul. Itu sesuatu sudut pandang yang positif lah daripada Encik sendiri. Dan sepanjang kita
berapa namanya orang bilang bersesi, saya perasan bahwa Encik sering menggerakkan kaki Encik sendiri. Adakah dalam keadaan itu yang akan membuatkan Encik sendiri ataupun tenang apa menjawab soalan daripada orang lain, macam itu sesuatu kebiasaan lah daripada Encik sendiri? Mungkin dia kebiasaan sebenarnya. Even saya pergi support sukan pun saya begini. Saya macam terbiasa sangat. Terbiasa sangat. Okey. Itu sesuatu yang mungkin membuatkan Encik rasa tenang lah. Adakah dengan keadaan sebegitu dia akan orang bilang apa, mendatangkan kesan buruk kepada Encik sendiri, atau mungkin Encik akan jadi rasa lebih tenang sendiri? Saya akan rasa tenang. Sebenarnya macam mana pun boleh. Mana-mana saya kan jenisnya mana-mana sandar. So like macam mana pun boleh. Macam mana pun saya selesa dan saya insyaAllah boleh go through. Jadi yalah, setiap orang ada habit-habit sendiri kan. Macam mana bercakap dengan orang ramai. Macam saya sendiri pun saya ada habit sering menggerak-gerakkan jari ataupun tangan. Jadi kalau Encik rasa keadaan itu mampu untuk menenangkan diri Encik, saya tak apa, teruskan bergerakkan sebanyak mungkin pun tak apa-apa. Saya oke saja. Oke, berbalik kepada isu kita, yaitu isu yang Encik bawakan pada saya. Lepas tu pada sesi lalu juga Encik ada apa namanya, kita tetapkan matlamat ya, bahwa matlamat Encik untuk hadir pada sesi ini mungkin untuk menambah keupayaan Encik sendiri, bagaimana cara untuk membuat kawan baru kan. Kita kan sering berhadapan dengan konflik-konflik kan. Lepas tu bagaimana cara untuk membuat kawan baru. Lepas tu kalau kita berada dalam situasi-situasi tertentu, bagaimana kan Encik mendapatkan bantuan daripada orang-orang sekeliling, seperti daripada family, rakan Encik sendiri. Okey, jika satu hari nanti Encik keluar daripada Encik sedang apa namanya, keluar daripada situasi ini, yaitu mungkin ditempatkan di tempat kerja ataupun di mana-mana sajalah institusi, dan Encik berhadapan dengan isu ini lagi, adakah cara ataupun tindakan yang Encik ambil itu sama dengan yang Encik berikan pada sesi lalu? Sebab saya ada buat reflection sikit, saya rasa saya tidak akan ambil direct approach macam saya buat sekarang. Instead saya akan like, contohlah kalau ada masalah di office kan, tempat kerja, saya akan jumpa dengan orang tu, orang yang buat masalah, saya akan tanya kenapa. Lepas tu saya mungkin akan tanya supervisor dia atau manager dia, like saya akan buat benda tu perlahan-lahan. Saya tidak akan direct up to the manager terus direct attack macam tu. Oh, maksudnya Encik selesaikan dulu lah perkara yang boleh selesaikan pada peringkat awal tu, selesaikan dulu. Kalau dia tak boleh, bawa kepada peringkat atasan akan orang bilang okey, itu sesuatu yang baik sebenarnya daripada Encik, dan menunjukkan sikap profesional lah daripada Encik sendiri. Lepas tu isu yang Encik bawa ini tidaklah mendatangkan masalah yang serius kan kepada diri Encik sendiri. Encik ada memberikan banyak inisiatif ataupun nasihat kepada diri Encik sendiri, bagaimana berhadapan dengan situasi ini, bagaimana Encik menjadi kuat dan untuk terus apa namanya, untuk terus terbeban lah dengan situasi ataupun isu yang datang ini. Lepas tu isu apa namanya, sosial yang berlaku kepada Encik sendiri, adakah input-input yang Encik bawa kepada diri Encik sendiri, yaitu seorang yang apa namanya, independen, maksudnya orang yang boleh berdikari sendiri kan. Lepas tu adakah dalam keadaan ataupun situasi yang sebenar, adakah Encik akan lebih bersikap profesional, iaitu orang bilang mengasingkan perkara peribadi ataupun dengan perkara yang Encik hadapi sendirilah? Macam mana ya saya nak cakap, pendapat saya apa tadi, bila saya terlampau independen ni kan, saya macam okey juga dengan benda tu, dan di masa hadapan mungkin saya akan masih lagi buat macam tu, tapi dalam masa sama mengekalkan profesionalism saya lah. Macam saya asingkan kerjaya atau akademik dengan kehidupan peribadi. Tapi at the same time, saya ada beberapa isu yang saya rasa agak challenging juga. Itu juga dalam aspek yang sama, iaitu perhubungan. Bila kita terlampau independen, kita terlampau bersendirian ni kan, people tend to think yang kita boleh hidup sendiri. But in fact sebenarnya kita actually perlu juga orang tu. Kita perlu juga perlukan bantuan orang juga. So saya rasa masalahnya di sana, masalahnya di sini ialah bila saya terlampau independen,
saya lupa cara untuk minta tolong dengan orang. Dan orang pun rasa macam saya boleh hidup sendiri, so orang pun didn't bother to tolong atau bertanya apa-apalah yang boleh dibantu. Oke, daripada pandangan Cik sendiri kan independen yang bagus lah kan. Tapi kita tidak boleh terus berharapan dengan diri sendiri. Sebab ada satu masa tuh kita perlu juga bantuan daripada orang lain kan. Jadi adakah dalam situasi Cik berhadapan ataupun jadi seorang yang berdikari sendiri, adakah orang yang sanggup mestilah daripada family sendiri kan untuk membantu Cik sendiri, adakah Cik try mencari support daripada orang-orang sekeliling atau cuba dulu untuk menyelesaikan isu itu kalau boleh dengan diri sendiri ataupun mendapat support daripada rekan-rekan Cik? Kalau dalam situasi macam tu yang saya perlukan bantuan, semestinya saya minta tolong family, tapi at the same time benda yang boleh saya settlekan dulu. Sebenarnya my family walaupun orang sangat supportive, diorang macam dewasa kan, bekerja apa semua, diorang pun ada isu diorang sendiri. Saya jarang sebenarnya minta tolong dengan family, tapi saya tahu support tu ada, cuma saya memang jarang minta tolong. Dengan kawan-kawan pula saya memang jarang minta tolong lah. Paling pun saya minta tolong macam mana mau buat ini, macam mana mau buat itu. Setakat di sana saja. Tapi untuk yang lebih detail macam minta emotional support, minta tolong financial atau macam mana, sangat jarang. Mungkin saya boleh kata tidak pernah. Tidak pernah. Okay, itu sesuatu yang baiklah daripada Cik sendiri itu tidak bergantung sepenuhnya dengan orang-orang yang berada di sekeliling Cik, dan Cik coba menyelesaikan masalah itu sendiri dahulu, yaitu pada peringkat bawah dahulu. Cik selesaikan mana yang boleh, lepas tu jika isu itu tidak boleh ataupun terlampau berat pada diri Cik sendiri, Cik akan bawalah pada peringkat yang lebih besar, yaitu pada family sendiri ataupun rekan-rekan yang sekeliling lah. Lepas tu ada satu tahap tadi yang Cik cakap bahwa kalau maafkan saya jika saya salah, yaitu ada satu isu tu yang mana Cik tidak dapat menyelesaikan isu itu, dan Cik akan membawakan isu itu kepada orang-orang sekeliling Cik lah sendiri. Adakah Cik ataupun adakah orang sekeliling itu sedia untuk membantu Cik sendiri, ataupun Cik perlu approach diorang lah, ataupun yalah? Start pengalaman saya yang bila saya minta tolong, sebenarnya orang-orang sekeliling saya boleh je membantu, tapi masalahnya di diri saya sendiri, iaitu saya tidak pandai minta tolong. Saya rasa mungkin sebab ego saya sendiri, juga sebab kalau Indon kan ada perkataan gengsi, malu kan. Saya mungkin itulah perkataan yang describe diri saya. Walaupun saya minta tolong, tapi saya ada had dalam minta tolong. Maksudnya saya memang kurang pandai, atau memang saya tidak pandai komunikasi dari segi meminta bantuan dari orang lain. Jadi Cik ada memberitahu saya itu bahwa gengsi dalam bahasa Indonesia yaitu malu meminta tolong. Itu bukan sesuatu perkara yang negatif lah daripada sudut pandangan kita sendiri, yaitu malu. Yalah, setiap orang kan ada ego sendiri kan. Lepas tu kalau meminta bantuan, kalau apabila kita kerap meminta bantuan orang lain tu, kita akan merasa macam kita tidak boleh selesaikan masalah kita sendiri. Jadi itu satu perkara yang baiklah. Tapi adakah dalam keadaan-keadaan tertentu yang Cik memang perlukan bantuan daripada orang-orang sekeliling Cik, adakah sosok yang sedia untuk memberi bantuan pada Cik sendiri lah? Ada, semestinya ada lah. My parents lah terutamanya, dengan kakak-kakak saya. Contohnya macam saya share sikit lah ya. Saya kan student tanpa beasiswa dan tanpa pinjaman. So bila saya bayar yuran, saya memang tersekat di sana. Kehidupan saya yang lain okey, saya boleh fund diri sendiri, tapi yuran tu berat sikit sama saya. So saya macam minta tolong lah. This is the only aspect yang saya minta tolong dengan family dari segi financial. Saya minta tolong dari parents saya lah. Dan diorang sebenarnya boleh tolong, cuma diorang tunggu masa saya minta tolong. Oh, faham. Jadi yalah, Cik sendiri pun ada ego sendiri kan, macam mana meminta bantuan dengan orang lain. Dan of course kita minta bantuan dulu dengan orang-orang yang kita rapat dulu kan. Orang-orang kita rapat dulu yang kita yakin mereka mungkin boleh memberi sesuatu dengan kita kan. Dan yalah, kita orang bilang sharing is caring, itu win-win situation lah kan. Adakah Cik boleh memberikan sesuatu pada mereka, mungkin daripada moral support Cik sendiri, macam mana Cik memberi sesuatu kepada family Cik sendiri?
macam kamu cakap tadi kan, betul. Kalau menurut saya, relationship should be two way. Saya tolong orang tolong saya. Sebenarnya orang sudah tolong saya, macam orang semestinya financial support. Apa yang saya boleh tolong orang, saya akan support. Tolong orang macam, saya kan ada anak buah, saya mungkin jaga anak-anak buah tu. Also saya spend time dengan family saya. Contohnya macam even saya di KK, orang di Kunasang, at times orang perlu datang KK, saya akan ikut juga ke bandar bersama orang untuk luang masa bersama orang, mungkin untuk orang bantu orang itu dan inilah. Okay, itu sesuatu yang baiklah daripadanya sendiri, walaupun cik sekarang berhadapan dengan situasi dalam perhubungan, mungkin tidak dengan family, mungkin dengan rakan lah kan. Itu dalam skop kecil lah, tapi yalah, kalau rakan pun sangat penting juga kan dalam kehidupan kita. Tapi ada sometimes ada yang bantu support cik sendiri, yaitu cik memang seorang yang rapat dengan family sendiri kan. Lepas tu family pun selalu beri support pada cik, tak kisahlah dalam apa bentuk pun, seperti emotional yang cik cakap tadi, lepas tu financial kan. Jadi yalah, orang bilang win-win situation. Cik support orang pun cabaran saya. Mungkin suatu hari nanti apabila cik sudah bekerja ya, ataupun ada sesuatu pulangan yang boleh cik beri pada orang kan, nah di situ lah masanya cik balas baik budi-budi mereka. Okey, apa namanya, si isu yang cik bawa ini tidaklah orang bilang terlalu mengganggu ataupun serius dalam kehidupan, iaitu cik sendiri pun ada cara-cara macam mana untuk berhadapan dengan situasi ini. Dan kalau boleh saya ulang, yaitu antara cara-caranya yaitu cik sendiri mendapat support, of course, daripada family cik sendiri. Bagaimana mungkin cik ceritakan masalah cik dengan mereka. Lepas tu daripada mungkin cik mampu orang bilang independence kan, mampu membuat rakan-rakan baru di sekeliling. Lepas tu mampu beradaptasi dengan orang sekeliling. Mungkin cik meminta bantuan pada kadar yang encik memang memerlukan saja, tidaklah terlampau meminta-minta kan, orang bilang. Lepas tu kita pun ada ego kita sendiri kan. Kita mungkin rasa malu meminta, semua kita meminta dengan orang lain kan. Jadi yang mana kita boleh support diri kita support kan. Lepas tu cik juga ada cerita ataupun antara langkah yang cik ambil, yaitu encik cuba beradaptasi dengan keadaan sekeliling, yaitu mungkin cuba buat kawan baru cik kan. Membuat kawan baru dari segi tak kisahlah, mungkin ada tadi, kalau maafkan saya kalau ada saya betul, yang cik cuba untuk berkawan dengan seseorang yang mungkin sifat pribadinya berlawanan daripada cik sendiri kan, berlawanan daripada cik sendiri. Dan cik sendiri cakap mungkin sifat pribadi yang wujud antara cik dengan klien, cik dengan rakan cik sendiri, dan ada sifat-sifat yang boleh cik bawa dalam kehidupan encik sendirilah apabila berkawan. Dan kita cerita tentang cara encik beradaptasi ataupun membuat kawan baru, yaitu membuat kawan baru dengan yang berlawanan dengan personality encik sendiri. Adakah dalam masa sekarang encik telah ataupun sedanglah sudah mendapat personality baru daripada rakan-rakan yang sekarang encik approach ataupun networking sekarang encik bina? Adakah sudut-sudut yang positif yang boleh encik aplikasikan dalam diri encik sendiri? So far saya belum buat kawan baru yang kawan betul-betul kan, cuma kenalan biasa saja. And I think satu sifat yang saya dapat dari dorang tu lah, menjadi orang yang I can say social butterfly, seorang yang saya tidak kekok lah untuk tegur orang. Mungkin itu adalah sesuatu yang baru saya belajar daripada kawan-kawan yang baru ini. Dan definitely saya akan bawa sikap ini atau personality ini di masa hadapan. Okey, itu sesuatu yang baiklah, iaitu social butterfly, iaitu kita berhubung dengan semua orang, tidak kira dia ada tua ke atau muda ke. Mungkin dari sudut positif kita boleh ambil kan sifat-sifat orang, dan kita pun boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk kan. Jadi mungkin sifat-sifat yang tidak elok itu kita tolak ke tepi, kita ambil yang baik saja untuk mereka kan. Jadi untuk sesi kita pada kali inilah, pada hari ini mungkin berakhir sampai di sini saja. Dan kalau boleh saya recall semula bahawa encik seorang yang sangat mempunyai orang bilang motivasi sendiri bagaimana cara untuk bergaul dengan orang lain. Yaitu yang pertama mungkin encik of course daripada moral support daripada family sendiri. Yang paling utama yaitu kita minta support lah daripada mereka, seperti yang encik
maafkan saya kalau saya betul, daripada emotional support, financial support kan, siapa lagi yang membantu diri kita selain daripada family. Lepas tu yang kedua, Encik seorang independent, iaitu mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan tertentu, walaupun sekarang Encik berhadapan dengan isu dalam persahabatan, tapi ialah Encik seorang yang mampu untuk berhadapan dengan isu itu, dan isu itu sendiri pun tidaklah membawa kesan ataupun trauma daripada Encik sendiri pun. Encik memang boleh berhadapan dengan isu itu. Kalau saya salah betul kan. Lepas itu yang ketiga, Encik seorang yang mudah beradaptasi dengan keadaan sekeliling lah. Tidak kira bergaul dengan orang-orang mungkin yang lebih berumur daripada Encik sendiri, ataupun mungkin yang lebih tua daripada Encik sendiri kan. Lepas itu yang keempat, maafkan saya, yaitu Encik seorang yang open minded, yaitu seorang yang sangat terbuka, tidak kisah, yaitu seperti yang Encik cakap tadi, yaitu berkawan dengan orang yang mungkin jauh personality daripada Encik sendiri, dan itu pun sesuatu pendekatan yang eloklah daripada Encik sendiri. Dan isu yang Encik bawa pada sesi kali ini, mungkin sesi kita berakhir sampai sini saja. Dan saya berharap semoga isu ini tidak akan menjadi beban lah pada diri Encik sendiri, dan ia akan mendatangkan vibe positif kepada Encik sendiri. Dan saya berharap semoga rutin harian Encik ataupun hubungan sosial Encik menjadi semakin baik. Dan yalah, kita akan berjumpa pada lain sesi ataupun mungkin pada isu-isu yang akan datang ataupun berbangkit. Dan saya berterima kasih kepada Encik kerana sudi hadir pada sesi kita yang sangat singkat, mungkin ada 2 sesi saja ini. Dan yalah, segala kerjasama yang Encik berikan kepada saya dan apa isu-isu yang kita bincangkan dalam sesi ini hanya kekal sini saja dan tidak akan dibawa keluar kemana-mana, dan tidak akan dimention kemana-mana. Jadi saya harap semoga rutin harian Encik, apapun yang Encik lakukan hari ini ataupun pada hari-hari yang akan datang, semoga berjalan dengan lancar. Dan sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih. Terima kasih.